بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa dan zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid, juga yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana berada pada pagi Jumaat ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita beribadah sepanjang bulan Ramadan ini, dan Allah terima segala amalan yang kita lakukan. Seterusnya kita mohon keampunan kepada Allah SWT agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung semula tadabbur kita pada ayat yang ke-17, iaitu pada surah An-Naba, menerusi ayat yang ke-17, 18, 19 dan 20. Tengok muka surat 582. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Baik, kita lihat terjemahan dia. Inna, sesungguhnya, Yaumal Fasl, hari Al-Fasl. Al-Fasl maksudnya apa dia diterjemah? Hari keputusan, ataupun Al-Fasl juga maksudnya pemisah. Al-Fasl maksudnya pemisah. Sesungguhnya hari pemisah ataupun hari keputusan. Kana adalah ia miqata, adalah waktu yang telah ditetapkan. Jadi Yaumul Fasl ini samalah dengan maksud Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari ataupun hari kiamat, hari akhirat. Yauma, pada hari, bagaimana nak tahu hari tersebut? Yauma, pada hari yunfakhu. Yunfakhu tu fi'il mudhari' mabni lil majhul. Ia ditiup. Ia ditiup fis-sur. Apa yang ditiup fis-sur? Pada sur. Sur apa sur? Sur tu dalam hadis disebut seperti qan, iaitu tanduk. Itu ditiupkan, kalau kita terjemah sangka kala. Fata'tuna, maka ta'tuna, kamu datang. Kamu ni maksudnya seluruh manusia. Kamu datang afwaja, dalam keadaan berombong-rombongan. Wa futihat, kalau kita pisahkan perkataan futihatis sama, kita baca futihat. Ta tu baris sukun asalnya, tapi dibaca kasrah sebab pertemuan dua sakinah.
Jadi ta sukun jumpa alif lam dengan sin sabdu tu kena baca wa futihatis sama. Futihat pun sama juga, fi'il madi mabni lil majhul, iaitu ia dibuka ataupun telah dibuka ia. As-sama iaitu langit, telah dibuka langit. Fakanat, maka kanat adalah ia abwaban, berpintu-pintu. Wasuyirat, dan digerakkan. Al-jibal, gunung ganang. Fakanat, maka adalah ia saraba, seperti fata morgana. Baik, yang itu berapa ayat tu? 17, 18, 19, 24 ayat. Ya, kita lihat yang mana pada bahagian pertama kita bincangkan surah An-Naba ni. Pertama sekali, An-Naba tu maksud dia apa? Maksud An-Naba, berita gempar. Jadi kalau kita ingat balik bahagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tu, bahagian 1 daripada ayat 1 sampai 5 cerita tentang apa? Belum lagi 1 sampai 5. Amma yatasaalun. Apa maksud dia? Tentang apakah mereka bertanya, mereka saling bertanya. Mereka tu siapa? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy apa dia kita nak kata? Menjadi apa? Kaum Quraisy ketika itu viral. Viral di Mekah. Tentang apa? An-Naba. Satu maksud An-Naba. Apa tu berita besar tu kita bincang? Dia ada 3. Ya, pertama, pengutusan Rasul di kalangan mereka sendiri, di kalangan manusia. Pengutusan Rasul. Daripada kalangan mereka. Itu beritanya, menjadi gempar. Muhammad jadi Rasul. Bayang tiba-tiba di suatu negeri yang dalam surah As-Sajadah kita dengar ma atahum min nadhirin. Pada ayat ketiga surah As-Sajadah, satu kaum yang tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun. Tiba-tiba seorang pengembala kambing, anak yatim yang tidak tahu menulis dan membaca, klaim dirinya adalah utusan Allah. Gempar tu. Kita hari ni lahir-lahir ibu ayah kita dah cerita kan. Bahkan tentang Isra Mi'raj tu kita percaya daripada kecil dah. Jadi bayangkan ketika pada zaman tersebut, zaman tak ada teknologi dan sebagainya, datang pengakuan oleh seorang lelaki bahawa dia seorang Rasul. Ini satu berita gempar yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Al-Quran. Berita gempar yang dimasukkan itu ialah sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang nak mengubah, nak buat perubahan kepada kehidupan masyarakat Quraisy yang menyembah berhala ketika itu. Ataupun yang ketiga, apa maksud berita gempar tu? Yang pertama, pengutusan Rasul. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Tiga-tiga ini, pendapat ini tak bercanggah pun. Apa tugas Rasul? Bawa Al-Quran. Apa yang berita dalam Al-Quran? Tentang hari kebangkitan. Jadi benda inilah yang saling mereka bualkan. Di parlimen, di kedai-kedai kopi, masuk pejabat. Mereka bincang benda yang mereka tak pernah dapat selama ni. Satu benda yang ajib bagi mereka, satu benda yang kehairanan.
Jadi berlaku perpecahan. Tengok ayat yang ke-4 dengan 5 tu. Dah bukan, ayat yang ke-3. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Jadi mereka berselisih. Apa maksud berselisih? Sebahagian beriman, sebahagian nak beriman, sebahagian lagi ingkar. Dia berlaku perselisihan. Betul ke kisah Muhammad bawa ni? Jadi nak terima ketika itu satu benda yang sangat sukar. Sebab tu orang yang masuk Islam di awal-awal Allah angkat dia tinggi. Sebab cabaran mereka sangat susah. Siapa golongan yang terawal di kalangan mereka tu? Allah sebutkan as-sabiqul nal awwalun dalam surah 9 ayat 100. Cuba tengok dulu. Surah 9 ayat 100. Muka surat 203. Muka surat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Tu as-sabiqun tu. Apa maksud as-sabiqun? Orang-orang yang dia bersegera. Lagi yang pertama-tama. Jadi maksudnya masa turun Al-Quran itu, ada orang dia beriman juga, tapi ada yang bertangguh. Nak percaya ke tak percaya. Ada yang terus bersegera beriman. Jadi kalau di Mekah, dan mereka itu berangkat ke Madinah untuk meninggalkan Mekah, itu dipanggil sebagai Al-Muhajirin. Lepas tu pula golongan Ansar, iaitu kaum Aus dan Hazraj. Mereka juga dulu jahiliah. Tapi pada tahun ke-10, tahun ke-10 ke-11 Nabi menjadi Rasul, berlaku perjanjian Aqabah yang pertama kan. Pembesar-pembesar dan beberapa orang di kalangan Aus dan Khazraj yang melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut menerima dakwah Rasul. Jadi mereka itu adalah orang yang bersegera lagi yang pertama-tama beriman kepada Allah. Jadi ini golongan yang terbaik sekali. Inilah generasi yang paling unggul, yang tidak ada lagi generasi ini sampailah hari ini. Tidak ada dah mereka ini. Kalau ditanya apakah zaman emas Islam, jawapan kita apa? Mungkin kita kata zaman pemerintah Abbasiyah dan sebagainya, di Spanyol ke Andalus ke, tidak sama sekali. Apatah lagi pada zaman hari ini, walaupun negara Islam mempunyai bangunan-bangunan mencakar langit, tetapi yang sebenarnya ialah mereka, iaitu orang yang awal-awal dalam keadaan orang tak menerima lagi ketika itu. Senang ke susah?
Nak terima satu benda yang baru. Jadi orang yang mengikut mereka pula, ini orang yang kemudian. Jadi kita kena jadi orang yang mengikut mereka. Jadi kita nak mudah sikit. Tugas kita apa? Ikut. Ikut tu maksudnya apa ikut? Contohi mereka itu. Jadi kalau ikut dengan apa? Bi-ihsan, tu kata Allah. Dengan sebenar-benarnya, ikut mereka itu. Nanti Allah kata radiyallah. Beruntungnya Allah redha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga puas dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Wa adda lahum jannat, Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka di dalam syurga adalah orang-orang yang kekal selama-lamanya. Itulah kejayaan, kemenangan yang paling agung. Jadi apa maksud kemenangan yang paling agung? Apabila dia beriman kepada Al-Quran. Dan nanti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi peringkat awal berlaku perselisihan. Ada yang mau beriman, ada yang ingkar. Itu bahagian pertama. Lepas tu bahagian kedua, daripada ayat yang ke-6. Buka balik surah An-Naba kita. 6 sampai 16. Cerita tentang apa tu? Tentang ayat kauniyah. Iaitu apa dia? Penciptaan Allah. Supaya apa? Ni nak buka fikiran orang-orang Quraisy ketika itu. Allah terangkan tentang apa? Yang pertama tentang bagaimana Allah menjadikan bumi ini terhampar, terhidang untuk kita gunakannya. Kemudian Allah cerita tentang gunung ganang yang Allah pancangkan untuk menjadikan bumi ini kukuh, stabil. Betul Allah kata tentang apa dia? Semuanya Allah cipta berpasang-pasangan. Ini semua apa dia? Semua ni rahmat Allah, nikmat Allah. Allah jadikan tidur sebagai pemutus badan kita supaya berehat. Cuba bayangkan kalau subhanallah dah cipta semua, satu part je terlupa nak buat. Terlupa nak buat, manusia boleh tidur. Jadi apa badan kita? Jam. Sedangkan manusia perlu rehat, tapi untuk boleh tidur tu, bahagian terakhir tu lupa engineer nak buat. Patah balik, hantar ke mana? Tarik balik semua production. Dah sampai Singapura ke apa ke, QA panggil balik, patah balik. Tapi Maha Suci Allah, semua tu dah perfect dah. Lahir-lahir dah ada dah sistem tu semua. Sampai bila? Sampai mati kan? Kecuali dah hujung-hujung tu Allah bagi dia tidur pun tak berapa nak senang, betul ke? Kalau dah tidur malam tu terbangun nak tidur balik dah payah. Selalu orang kata macam tu. Sekarang pakcik kalau dah tidur pukul 11 tidur, terjaga pukul 1 dah tak payah tidur balik dah. Itu sebenarnya rezeki. Kan? Rezeki supaya boleh apa? Boleh tahajud. Ada orang Nabi kata tidur seperti apa malamnya? Dia siang dia kerja seperti haiwan, malam tidur seperti bangkai. Na'udzubillah. Betul Allah cerita tentang apa dia? Allah jadikan malam. Malam pun nikmat. Malam pun satu kenikmatan. Badan kita pun perlukan lampu tu tutup sekejap. Lampu yang paling besar sekali apa dia? Siraj. Matahari. Allah jadikan siang untuk kita berjaga, untuk cari pekerjaan, cari nafkah. Semua tu satu sistem yang luar biasa, maha hebat. Jadi keseluruhan ayat ni sampailah ayat yang ke-16, Allah cerita tentang kebun-kebun, cerita tentang matahari. Lebih-lebih hari ni, zaman hari ni yang pelbagai ilmu telah muncul. Setelah kita mengkaji semua kejadian alam ini, patutnya kita makin tunduk kepada Allah. Tapi yang kita takut apa dia? Semakin pandai, semakin sombong pula kepada pencipta ini.
Sebab itulah Allah bawa ini supaya apa dia, kita berfikir. Yang boleh menciptakan sistem yang hebat inilah yang akan mencipta kita balik, membangkitkan kita balik di akhirat nanti. Kan dalam surah An-Nazi'at, cuba tengok belakang sikit. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Surah 79. Surah 79 ayat 27. Aantum asyaddu khalqan amis sama. Surah 79 ayat 27. Apa maksud dia? Adakah kamu lebih kompleks penciptaannya ataupun langit? Apa jawapan kita? Memang kita kata dalam badan kita ada macam-macam sistem. Sistem pencernaan je dah luar biasa dah. Hebat sistem pencernaan kita ni. Kita makan, dia pergi dekat esophagus. Kita bernafas dekat trakea. Saluran yang sama, satu mulut. Tapi Allah cipta dia boleh pergi makanan tu kat tempat mana. Dan dia pergi tu pula bukan macam satu pipe masuk jatuh begitu, habis dah perut kita. Dia masuk dalam bentuk perlahan-lahan dibawa. Jadi itu sistem pencernaan, sistem pendengaran kita. ENT, budak-budak baru lahir kena cek telinga dia kan. Boleh berfungsi ke tidak. Doktor just check je fungsi ke tidak. Tapi yang telah menciptakan itu Allah. Berfikir, kita nak mengingat banyak perkara. Kira kompleks lah juga kita kata nak buat manusia ni, siapa yang boleh buat. Tapi Allah kata cuba bandingkan dengan langit pula, yang dengan sistem cakrawalanya, bintang-bintangnya, yang tetap berada matahari dan bulan, dan kita tahu semua tu bergerak, sentiasa bergerak. Siapa lagi kompleks? Langit. Jadi kenapa kamu tidak mau tunduk kepada Allah yang boleh menciptakan langit? Itulah nanti yang kamu tak percaya hari kebangkitan. Mereka tak percaya, takkan kami dah hancur dalam tanah, kami akan dibangkitkan balik. Jadi kata Allah, kan kamu dah tengok langit itu, mana ada dia terjadi sendiri. Justru Allah nak mengajak Nabi datang bawa Al-Quran, nak mengajak mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengikut panduan Al-Quran. Sebab nanti di akhirat akan berlaku hari keputusan. Apa maksud hari keputusan? Hari untuk kita mendapat ganjaran dan balasan. Berdasarkan apa? Al-Fasl. Al-Fasl. Tengok surah (86) surah Tariq. Ayat 13. Jadi hari Yaumul Fasl, Allah sebut Yaumul Fasl. Hari apa tadi Yaumul Fasl? Hari keputusan
ataupun hari pemisahan. Keputusan itu keputusan kita lah. Pemisahan itu Allah memisahkan orang yang beriman dan orang yang ingkar. Keputusan ni balasan yang nak diperolehi. Berdasarkan apa? Adakah manusia tiba-tiba nanti dia akan dizalimi oleh Allah? Aku tak tahu apa aku kena buat. Tak. Allah dah turunkan juga qaulun fasl. Tengok surah 86 ayat 13. 86 13. Innahu laqaulun fasl. Yaumul fasl akan berlaku untuk mengukur kadar kita beriman dengan qaulul fasl, iaitu Al-Quran. Apa ayat 13 tu Allah sebut? Ayat 13 dan 14 kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu perkataan kata putus. Qaulun fasl. Apa tu fasl? Kata putus. Jadi kehidupan kita ini, kata putus dia adalah Al-Quran. Kamu nak hidup macam mana? Yang sebenarnya, oh aku ada cita-cita begini, cita-cita begini. Tak. Cita-cita kita yang sebenar mesti mengikut kata putus yang telah diputuskan oleh siapa? Allah. Al-Quran. Supaya kita selamat pada hari fasl, maka inilah panduan dia. Dan Allah kata apa dia? Wa ma huwa bil hazl. Quran ini bukan satu kitab main-main, serius. Apa maksud serius? Kena cengih je ke muka, garang je ke? Maksudnya apa dia? Kena betul-betul sungguh-sungguh